Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya, yaitu orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya, seperti keldai. Himar bahasa Arab, keldai bahasa Melayu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pada yang mengetahui tiada mengamalkan ilmunya. Pada yang mengetahui yang tiada mengamalkan ilmunya, kamasalil himari yahmilu asfara. Artinya, alim itu, erti firman Allah Ta'ala, alim itu orang yang berilmu. Alim mana ni? Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, seperti keldai menanggung ia akan belakangnya kedai kitab yang besar-besar, padahal tiada mengetahui ia keldai barang yang di dalamnya, di dalam kitab, dan hanya saja diketahui oleh himar itu berat juga, yakni berat kitab yang ada di belakang keldai. Adapun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya, ini bicara berkaitan dengan orang yang berilmu, alim ulama. Alim ulama di sini bukan orang yang alim ilmu fardu ain, bukan. Sebab alim ilmu fardu ain ni awak dah cerita dah. Alim mufadil dah cerita dah. Hak cerita ni alim ulama yang alim ilmu fardu kifayah. Alim fardu ain semua orang. Alim fardu ain semua orang. Kalau jahil fardu ain, bukan orang tu. Gitu je. Alim fardu ain tetap dah semua orang, tak terkecuali. Tapi kalau jahil fardu ain, bukan orang pun. Nampak semayang tu, semayang lah, buat je lah, tapi bukan pun. Masih sebut menglepas lah. Alim fardu ain ni tahu ilmu fardu ain, tak payah belajar. Mak ayah yang wajib kena ajar anak-anak sebelum anak balik. Anak balik tak payah belajar dah, beramal sahaja. Kok kita ayat ni sebut ngulpah, ayat ni kita tahu belaka. Ibu bapa wajib menyempurnakan ilmu agama sebelum anak dewasa. Ibu bapa wajib menyempurnakan ilmu agama sebelum dewasa. Dewasa tu baliklah. Kita aja dengar tanggungjawab tu, kewajipan tu. Gitu benar. Saya ingat ke ibu bapa ni wajib menyempurnakan makan minum, makan pakai, gitu je. Tu dah cerita lah tu. Kafir pun tu beres dia nya, lebih baik daripada kita kadang-kadang. Ibu bapa wajib menyempurnakan ilmu agama sebelum balik. Apa dia ilmu agama yang sempurna? Pandai baca Quran, khatam Quran, itu ilmu agama yang sempurna. Allah, anak-anak alhamdulillah khatam Quran sekolah rendah belaka, pandai baca Quran, lega hati mak ayah.
Anak lagi jauh pun tak bimbang. Sebab mak ayah beri ilmu agama secukupnya. Apa dia? Ngaji Quran pandai. Ini mak ayah yang tak kenal agama. Mak ayah tak kenal agama. Agama kita ada rukun dia. Ada komponen dia. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan inilah keluar ilmu fardhu tauhid, fiqh tasawuf. Ini ilmu agama yang sempurna. Ngaji Quran tu sunat, bukan wajib. Hak wajibnya Fatihah. Jadi kalau mak ayah budak kenal agama, ikutlah keluarga. Ikutlah keluarga. Nampak pandang ngaji Quran, semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal, aurah tutup, perangai nampak zuhir baik, akidah. Semayang dengan ilmu kedak, hati macam mana, itu agama. Tak ada tu tak ada lah. Jauhnya daripada pemahaman agama. Agama hanya tinggal pada nama sahaja. Agama hanya tinggal pada zahir sahaja. Ini akhir zaman. Agama tinggal pada nama, agama tinggal pada zahir sahaja. Tak kenal agama. Tak kenal agama. Tak tahu pun apakah ilmu agama yang secukupnya. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf. Sekolah, minta maaf lah. Kalau sekolah tak bang. Kalau sekolah tak bang, tak ada harapan. Sebab sekolah, ilmu agama hanya tempelang saja. Bukan ilmu teras. Sekolah ilmu teras, ilmu dunia. Berarti ilmu agama, mak ayah lah. Itu kewajipan hak sah. Kalau ustaz sekolah melengkapkan ilmu agama secukupnya, betul lah mak ayah. Tapi kewajipan utamanya, tanggungjawab asalnya, ustaz sekolah. Dah. Mak ayah. Mak ayah tanggungjawab asal. Tak ada ni. Tapi kalau kita mak ayah tak kenal ilmu agama, nak bawa keluarga macam mana lah. Jadi ilmu fardhu ain tak payah belajar. Wajib diajak oleh ibu bapa sebelum anak balik. Anak balik beramal. Anak balik nak mendalami ilmu agama, nak jadi alim ulama. Ni kita nak cerita. Bila balik nak belajar ilmu dunia tinggi-tinggi, terpulang. Tapi ilmu agama secukupnya. Ada. Tapi bila tidak diajak oleh ibu bapa sebelum balik, maka berkewajipan atas diri sendiri yang sudah balik. Belajar betul-betul untuk melepaskan kewajipan atas diri sendiri dan untuk melepaskan kecuaian ibu bapa kita terdahulu, yang mana kita sentiasa doa keampunan untuk diri kita dan diri ibu bapa kita. Itu guna anak. Kita belajar betul-betul fardhu ain untuk melepaskan kewajipan diri sendiri dan ibu bapa. Ibu bapa taksir cuai, bersalah mereka. Apa guna anak kalau anak tidak minta ampun untuk ibu bapa? Anak belajar betul-betul, pahala sepenuhnya bagi ibu bapa. Anak jaga akidah comel-comel, pahala sepenuhnya bagi ibu bapa. Ibu bapa pahala bertambah-tambah dalam kubur tu. Dosa dia, salah dia lampau, anak-anak yang soleh sentiasa doakan keampunan. Allah ampuni, dosa akan licin tak ada. Anak kena belajar kita tu kena sungguh, sebab dua perkara situ tu. Diri sendiri, kecuali ibu bapa kita. Jadi hak alim fardhu ain kita tak cerita. Belajar fardhu ain budak-budak. Betul? Ada orang tua kan? Alah, kita orang tua ni buat amal lah. Nak belajar fardhu ain tauhid fiqh tasawuf untuk budak-budak. Betul? Untuk budak-budak betul? Betul untuk budak-budak. Budak-budak mana? Sebelum balik dia ajak oleh mak ayah. Tapi kalau mak ayah tidak ajak, kita balik mau 15,
Siapa umur 20, 30, 40, 50, 60, tua dah. Mengekali jahil fardu ain lagi. Siapa masa tua nak buat amal, belajar budak-budak. Walhal dia tu lah budak-budak. Tua tu umur, ilmu budak-budak. Tua tu umur, tua tu kulit. Ada ni. Ilmu budak-budak. Tahu lah untuk budak-budak. Oh tua tu lah budak-budak. Ada pesan gini. Bila belajar tua, payah, sukar untuk memahami. Dia sudah tak berapa ni. Mana otak pun tak berapa kuat dah. Tambahan pula kalau orang tua yang tak ada asah. Oh, kalau orang tua tak ada asah, memang berat, memang susah sangat-sangat. Orang pun datang hasut. Belajar-belajar ni budak-budak. Kita orang tua ni kena beramal-beramal, ambil zikir-zikir, boleh naik maqam. Mai duk belajar sifat 20, duk belajar bab pekoh, duk belajar bab air, bab wuduk, bab mandi wajib, bab tayamum, bab hiknipah. Dak untuk kita tu, kita orang tua dah. Belajar pun tak nak turut dah. Kita buat amal, boleh naik maqam. Ada pula orang nak asuk dengan jalanan yang sesat. Belajar pening kepala, payah nak faham. Faham payah dah. Keadaan duduk pula, pinggang sakit, lutut sakit, kepala pun tak sedap dah, mata mengantuk. Allah lah, nak ada keselesai. Oh, kita buat amal, zikir boleh 2-3 hari, rasa suruh dah dalam, sedap dah rasa. Tu kata orang tua, beramal je boleh naik makam. Orang apa ni? Disesatkan. Sebab apa? Ilmu payah nak masuk. Orang-orang tua tu, istiqomah tu, nak siapa tanggung istiqomah tu, bererek. Tak ada ni, bererek. Diri sendiri tu. Mujahadah. Lama-lama barulah nampak. Setahun 2 tahun barulah terbuka sikit. Terbuka, faham sikit-sikit, tak lekat lama pula. Hilang pula. Sebab apa? Sebab terlewat. Tapi terlewat pun selagi tak mati, tak lewat lagi. Selagi tak mati tu baru lewat. Tapi apabila agak kemudian belajar, kesukaran. Bayangkan daripada balik umur 15, siapa 60-70 mengekali jahil fardu ain, dosa besar. Faham tak dosa besar? Malaikat catat dosa besar setiap saat daripada umur 15 siapa dimula belajar. Berapa puluh tahun malaikat catat dosa besar? Akidah salah, dosa besar yang lain pula. Sembahyang tak betul, dosa besar yang lain pula. Riak, ujub takut, dosa besar yang lain pula. Orang ni berjemaah tak tinggal pun bukan orang. Maknanya alim fardu ain ada cerita dak tu. Ada cerita dah. Kalau tak ada tu, tak ada, bukan. Ini bukan ada pilihan-pilihan ni, tak ada. Mandatory. Terpulang. Atas masing-masing. Ayah kitab ni duk bicara alim ulama, orang yang alim ilmu fardu kifayah. Jadi tu guru buka pondok ni contohnya. Alim ulama mana ni? Ulama-ulama mutabar contohnya. Tu ada kitab-kitab tu. Ada ni. Kalau ulama Melayu kita juga, ulama macam Syekh Muhammad Zain ni, tuan kitab Bidayatul Hidayah. Ulama macam anak murid Syekh Muhammad Zain, Syekh Daud Al-Fatani. Anak murid Syekh Muhammad Zain umpama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ni nak cerita hak alim ulama yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kitab mereka diguna pakai insya-Allah sampai kiamat. Banyak mana pahala mereka? Hak tuan kitab. Ini nak bicara hak alim ulama ni. Bukan hak bicara alim fardu ain, bukan. Ada orang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi tak tinggi alim ulama ni? Hak Nabi sabda yang baca terdahulunya, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala ummati.
Kelebihan orang yang alim itu atas orang yang ibadah akan Allah, yang tiada alim seperti kelebihanku Nabi SAW atas umatku. Itu beza dia. Abid ni tinggi dari sisi Allah Ta'ala. Orang abid, orang beribadah ni, dia alim fardu ain, dia beribadah kepada Allah, tinggi dah. Orang beramal soleh dah. Orang yang beramal soleh dah. Janjian syurga dah. Cuma abid ni bukan alim ulama. Kalau abid yang buat ibadah jahil fardu ain, itu mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala tu. Itu kan bukan abid, bukan orang mengabdikan dia ke Allah. Orang yang mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia agama Allah ni ikut suka dia je, ikut reka dia je. Semayang ikut reka dia. Akidah ikut kepercayaan sendiri. Ni bukan orang beribadah ni. Orang yang memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita buat ibadah ni mengabdikan diri akan Allah. Allah utus rasul. Bukan Allah suruh kita fikir sendiri ibadah macam mana. Allah utus rasul menyampaikan agama kepada umat. Kita nak beragama, nak beribadah, balik pada ilmu hak rasul tinggal. Bukan pakai otak sendiri. Bukan pakai sedak sendiri. Hak tu bukan beribadah. Hak tu yang mempermain-mainkan agama. Jadi bahan daripada syaitan sahaja. Jadi orang yang abid ni, orang yang berilmu serta beramal ibadah. Sini dia kata orang yang ibadah yang tidak alim. Tidak alim ulama, bukan tidak alim fardu ain. Orang ni tinggi ni, orang yang soleh ni. Orang yang beriman dan beramal soleh ni, syurga dah ni, orang abid ni. Lebih lagi orang yang alim ulama atas orang abid yang beriman beramal soleh ahli syurga ni, seperti lebihnya aku Nabi SAW atas umatku. Itu tingginya. Boleh rokok sujud akidah tak mana hala. Rokok sujud pekoh pucuk kacemaking. Rokok sujud hati riak, ujub, takabur, hasad. Nak main apa? Dia kata mempermainkan agama. Dia perbezaan dalam hadis ni sama dengan ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ni kadang-kadang di mana tu? Dia tulis di depan tu. Ada masjid dia tulis di atas. Khat comel dalam frame tu lah. Ada masjid dia tulis. Ni hak masjid Nibung ni tulis dia depan dia. Tulis nama masjid Nibung je. Ada ayat Quran, ada hadis. Tak ada, tulis masjid Nibung je lah. Jelah. Ada masjid dia tulis ayat tu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam kitab Idatus Salikin bicara ilmu dimulai dengan ayat ni lah. Mengangkat Allah Ta'ala akan orang yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang punya ilmu kamu akan beberapa darajat. Mengangkat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang mempunyai ilmu di kalangan kamu akan beberapa darajat. Jadi orang yang beriman Allah angkat darajat. Orang yang berilmu Allah angkat darajat. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, terjemahanul Quran, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i, pada menghuraikan ayat tu. Orang yang punya ilmu tu ulama. Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini masiratu khamsi mi'ati am. Ni huraian Ibn Abbas radhiyallahu anhu pula ayat tadi. Bagi ulama ni darajah dia melebihi darajah orang beriman.
Berapa? 700 darajah. 700 darajah. Quran menyebut mengangkat Allah Ta'ala akan beriman. Dan akan orang yang berilmu kalau kamu akan beberapa darajah. Jadi Abah menghuraikan bahawa bagi alim ulama ni darajah melebihi darajah orang yang beriman 700 darajah. 700 darajah ni pula antara dua darajah yang 700 ni. Antara dua darjah yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 700, antara dua darjah perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun antara dua darjah. 1, 2, 3, darjah 3, 4 ni. Itu 700 darjah. Antara dua darjah perjalanan 500 tahun. Orang yang punya ilmu alim ulama ni diangkat darjah oleh Allah. Orang beriman diangkat darjah oleh Allah. Tapi tinggi lagi darjah orang alim ulama. Persoalan kitanya, orang yang beriman pasti mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mengangkat Allah Ta'ala akan mereka beriman kalangan kamu. Orang beriman ni ada ilmu ke tak? Ilmu fadha'il tauhid lengkap. Tapi kodok ilmu fadha'il saja. Kerana dia pun beriman, berakidah dengan akidah di sunnah wal jamaah, tu angkat darjah. Dan mereka punya ilmu. Ni siapa ni? Alim ulama. Tapi darjah yang tu angkat antara dua golongan ni tak sama sangat-sangat. 700 darjah. Bezanya tinggi darjah alim ulama daripada darjah orang beriman. Tapi orang beriman ilmu dia ada. Tapi kodok dia lah, kodok fadha'in dia. Ilmu yang orang tak cerita dah ni. Bukan ilmu beriman ni, ilmu yang pertama-tama wajib kita ajar pada anak kita. Untuk sah ke-6 rukun iman tu. Bukan ngapa. Orang beriman pasti berilmu. Tapi hak tersebut wallazina utul ilma, orang yang dikurniakan akan ilmu, ini hak alim ulama. Tu angkat darjah dua golongan. Tapi Ibn Abbas dalam menghuraikan antara dua ni tinggi darjah ulama 700 darjah. Sama contoh tadi. Orang berilmu dengan orang yang beribadah. Ambil. Orang beribadah akan Allah ni orang yang beriman dan amal soleh. Ambil. Orang beribadah akan Allah ni orang yang beriman dan beramal soleh. Ahli syurga dah. Fadha'in tauhid, pekah tauhid lengkap. Baru bicara ambil. Ayat Quran tu bicara orang berilmu. Pasti orang beriman. Pasti mereka berilmu. Islam berimanlah, tu jahil. Islam kita warisi ibu bapa. Iman kita kena belajar sendiri. Islam kita warisi ibu bapa. Orang Islam berimanlah, memang jahil sangatlah. Tak faham? Perjalanan, masa perjalanan. Masa perjalanan 500 tahun. Antara dua darjah. Kita nak cerita sekarang antara satu dan satu. Kelebihan dia, beza dia. Pada ni. Beza darjah. Kemudian antara dua darjah baru cerita bab perjalanan. Beza dari sisi Allah sebab alim ulama ni pahala dia banyak mana? Bila ilmu dia kembangkan, macam orang kata ulama-ulama muktabar yang mengarang kitab ni, banyak mana pahala dia? Tu tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma darjah tinggi 700 ni. Antara dua darjah baru cerita perjalanan 500 tahun. Waktu nak pergi lebih dah ada setakat tu jelah. Tapi macam mana boleh tinggi darjah alim ulama ni? Kita faham dah. Mereka mengembangkan ilmu agama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengarang kitab. Kita ni beriman beramal soleh. Kodoh kita je. Tengok alim ulama. Walaupun sudah meninggal lama dah. Ketinggian mereka, nama mereka disebut, ilmu kitab mereka dipelajari. Macam mana kita dengan mereka? Macam mana kita dengan mereka? Ke dekat-dekat je kita dengan mereka? Itu beza dia. Itu tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya perbezaan antara alim ulama dengan orang beriman. Perbezaan antara alim ulama dengan orang yang abid, orang yang beribadah, orang beriman serta beramal soleh. Yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Abid ni orang beribadah, dia beriman dan soleh. Yang dijanjikan syurga oleh Allah dah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Berkhabar gembira ya Muhammad akan mereka-mereka yang beriman dan soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian alim ulama ni yang mengamalkan ilmu dengan tulus ikhlas. Sebab Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni dia mempusakai akan nabi-nabi. Mempusakai akan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi. Ilmu yang Nabi tinggal bukan ilmu saja. Ilmu serta dengan amal. Hak Nabi tinggal ilmu pada sahabat. Sahabat berilmu serta beramal. Sahabat turun kepada tabi'in. Tabi'in yang berilmu serta beramal. Itu hak ilmu yang diwarisi daripada Nabi. Kalau ilmu tanpa beramal, Nabi tak warisi ilmu seumpama tu. Nak pergi pula kepada orang yang alim tapi tak beramal pula ilmu dia. Mana orang alim yang tak beramal ilmu dia? Orang yang ilmu akidah dia comel, tidak berpegang. Pasti berpegang. Orang yang pekoh dia comel dalam bab semayang contohnya, dia tak jaga pekoh semayang dia. Pasti dia jaga. Orang beriman yang tidak beramal. Nak kena cerita molek pula sini ni. Nak kena cerita molek. Sebab orang berilmu tak beramal ni mu'azzabun min qabli ubadil wasan, akan diazabkan lebih dahulu penyembah berhala. Nabi bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yantafi'u bi ilmi. Seberat-berat manusia nisbah azab pada kiamat orang yang alim yang tidak ambil manfaat dengan ilmu dia. Berat ni. Macam mana pula orang alim yang tidak beramal? Ni kadang-kadang kena faham pula. Ada orang dia tak belajar dah. Dia menakutkan orang belajar pula. Awak belajar banyak-banyak ni, dia tanya, sempat tak beramal? Sempat tak beramal ni? Awak belajar banyak-banyak. Banyak-banyak mana? Sekali sehari, tiap-tiap malam. Banyak. Ni wajah ibadat rajin sangat-sangat. Dia tengok orang duk belajar tiap-tiap hari tu, maghrib di masjid sokmo tu, awak belajar banyak ni. Sekali sehari dia panggil belajar banyak. Sekali sehari ni orang pandai dah. Kalau orang fardhu tauhid tak selesai, fardhu fiqh tak selesai, fardhu tasawuf tak selesai, ada ni. Sekali sehari tu fiqh tauhid saja, fiqh saja, tasawuf saja, cukup. Kita ni bila kita terlewat balik umur 15, kita belajar fardhu yang umur 30 40, kita kena segerakan selesai 3 ilmu ni. Kena segerakan selesai sebab kita sudah terlewat sangat dah. Nak selesai 3 ilmu ni sekali dalam sehari tauhid saja, fiqh tasawuf
Esok pula pekoh saja. Satu hari tu tauhid, pekoh tasawuf duduk mana? Esok pula pekoh, tauhid tasawuf duduk mana? Lusa pula tasawuf, tauhid pekoh duduk mana? Nanti tak ada nanti awak lewat dah. Awak umur 30, 40, 50 dah. Kau nak belajar macam mana? Hidup pondok dah. Sebab apa? Sebab ni kritikal. Sebab kalau kita tidak dihukumkan belajar, malaikat masih lagi mengekali, malaikat masih lagi sentiasa tulis dosa besar jahil fardu ain. Akidah salah tidak dimaafkan. Semayang salah tidak dimaafkan. Sebab dia bukan tengah belajar. Tengah belajar ni sekali sehari. Tak panggil belajar. Kalau orang tak ada asah. Awak belajar sekali sehari ni orang yang nak mengulang-mengulang. Nak duduk pondok, tak ada peluang. Sekarang bukan alasan. Langit terbuka. Orang boleh atur pengajian dalam rakaman. Orang pandai tu boleh 2-3 rakaman tiap-tiap hari. 4-5 rakaman tiap-tiap hari. Ada masa je dia dengar rakaman tauhid disusun. Ada masa pula kemudian tengah kerja ni, dia dengar pula pekoh. Dalam perjalanan pergi kerja naik kereta sejam, balik sejam, dia dengar pula 3 ilmu. Ini orang pandai susun. Wajib kena susun gitu. Belajar sekali sehari tak boleh belajar. Kalau kita tak lengkap 3 lah. Kita tak sama ni. Latar belakang kita tak sama, ilmu tak sama. Dari teruk aku kena atur sendiri untuk masing-masing. Tiba-tiba belajar sekali sehari, awak banyak belajar ni, sempat tak beramal. Awak tak sempat beramal, masuk neraka dah macam berhala. Macam dia lah dia kata. Jumpa satu, amal satu. Belajar kitab tak, jumpa satu, amal satu. Masa Nabi tak ada kitab. Ni pok jahil. Dia tak belajar dah. Dia hasut orang pula nak menyesatkan orang. Belajar sekali kata banyak belajar sempat tak beramal. Kena faham pula yang tak beramal ni hak mana? Hak paling besarnya iman akidah lah. Kalau dia belajar beriman berakidah, dia tidak beriman, tidak berakidah. Ni hak dimasukkan neraka dah penyembah berhala, faham tak? Penyembah berhala ni orang kafir dengan jahil. Ini orang alim tapi akidah dia kafir juga. Masuk neraka dulu daripada orang kafir jahil lah. Penyembah berhala. Jangan kepada semua ilmu. Dia nak menakutkan orang belajar. Orang jahil yang tak belajar, dia nak menakutkan orang belajar. So belajar dia tak amal, jumpa satu, amal satu. Main ilmu agama. Hak paling beratnya orang alim ulama ni bukan tak beramal, dia niagakan pula, dia jual beli dah pulaknya. Dengan ilmu dia cari habuan dunia. Ilmu agama diselewengkan, kebenaran disembunyikan, kebatilan dipertahankan. Ni habis cerita. Ni habis cerita. Khiyarun nas, khiyarul ulama, syararun nas, syararul ulama. Sebaik-baik manusia, ulama yang baik. Sejahat-jahat manusia, ulama yang jahat. Ulama usuk dia panggil. Ulama yang jahat. Sejahat-jahat manusia. Bukan orang jahil sejahat-jahat manusia. Ulama yang jahat tu sejahat-jahat manusia. Orang jahil dia tak menyesatkan orang. Orang berjudi dia tak menyesatkan orang. Orang minum arak dia tak menyesatkan orang. Orang jahat belaka dah ni. Tapi orang alim yang jahat dia menyesatkan orang. Ni lagi berat. Dia menyembunyikan kebenaran kerana keduniaan, dia mempertahankan kebatilan kerana keduniaan. Ni paling berat sekali. Dia dalam bab ilmu tak beramal ni satulah tasawuf. Tasawuf yang nak kena mujahadah. Tasawuf nak kena mujahadah. Ilmunya banyak tapi hati tidak dijaga. Riya, ujub, takabuhan. Dia panggil orang alim yang tiada mengamalkan ilmunya. Kalau bab iman, bab akidah, sah dia pegang comel. Kalau bab fiqh, bab wuduk, bab sembahyang, sah dia akan buat comel. Hati orang yang mengajar ilmu tauhid. Tauhid dia macam mana? Pasti molek. Orang mengajar bab ibadat fiqh ni. Fiqh dia macam mana? Pasti molek. Orang mengajar ilmu tasawuf.
cerita bak hati. Semestinya hati dia molek. Tak ada ni. Orang mengajar ilmu tauhid, dia baca kitab 420, tauhid dia macam mana? Dia mengajar tu, dia pegang dahulu lagi sebelum dia mengajar. Kalau dia mengajar bab taharah, dia mengajar bab semayang, macam mana taharah dia? Macam mana semayang dia? Contoh itu, contoh mudah. Orang mengajar Quran, guru Quran, macam mana baca Quran dia? Guru Quran tu bagus, dia mengajar Quran bijak, tapi dia baca salah, ada? Orang mengajar Quran ni sah bacaan dia comel. Ada, dia pasti beramal dengan ilmu Quran dia. Kan ada? Hari ni nak baca Quran, baca pelik sikit, baca karu. Ada? Tak ada, sah dia beramal. Orang mengajar tasawuf, kesucian hati, pelihara daripada sifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian, pelihara hati daripada sifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian. Hati orang yang mengajar tu memang pasti hati dia suci. Belum tentu. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, iaitu seperti keldai himar. Keldai himar ni bodoh lah maknanya. Seperti firman Allah Ta'ala, pada yang mengetahui tidak mengamalkan ilmunya, pada nak menyerupakan, nak mentashbihkan orang yang mengetahui tidak mengamalkan ilmunya, kama salil himari yahmilu asfara. Artinya alim itu, mana orang alim yang tidak mengamalkan ilmu, seperti keldai menanggung ia atas belakangnya kitab yang besar-besar, padahal tiada mengetahui ia keldai barang yang di dalam kitab yang besar-besar, dan hanya senya diketahuinya oleh himar itu berat jua. Tahu berat je. Apa dia kita tidak tahu. Orang yang alim ni ilmu je banyak, amalnya tidak. Gitu lebih kurang maksud dia. Nak mentashbih, nak menyerupakan saja. Keldai ni tak ada ilmu, tapi dia pikul kitab sungguh-sungguh, berat macam dia pikul. Apa dia kitab ada? Dia tak tahu. Dia orang berilmu ni pikul ilmu banyak, amalnya dia berilmu satu. Kita kok belajar fardu ain lah, berilmu satu. Kok berat lagi ujian orang yang alim ulama. Kita ni setakat amalan kita je. Cubaan tak besar mana. Pada ni. Tapi nak pergi pada amalan ni, kekuatan untuk beramal, mari daripada keberkatan ilmu yang kita pelajari. Kita belajar macam mana sekalipun, lepas fardu ain alhamdulillah. Tapi kekuatan ilmu tu untuk beramal, mari daripada barakah dia. Tu paling besar. Untuk pergi pada amal. Tambahan pula kalau ilmu pula, ilmu yang melaut, ilmu yang banyak-banyak, lagilah penekanannya dah barakah. Sebab alim ulama ujian mereka lebih besar daripada kita orang biasa ni. Lagi besar ujian. Jadi alim ulama ni nak pastikan hati dia bersih molek, nak kena mujahadah, mari daripada kekuatan ilmu, barakah ilmu yang ada pada dada dia. Nak dapat barakah ni lah, ilmu ni kena belajar macam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima wahyu daripada malaikat direct. Sahabat radhiyallahu anhum terima ilmu dari Nabi sallallahu secara direct berhadapan. Tabi'in terima ilmu daripada sahabat radhiyallahu anhum direct secara berhadapan. Sampailah turun-temurun secara berhadapan. Ini ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ni ilmu kita secara berhadapan pun ada, secara alam maya pun ada. Secara alam maya, secara FB itu tidak berhadapan. Itu tidak sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mungkin boleh dapat, tapi barakahnya
Orang hak belajar secara berhadapan ni, mai ke masjid, melangkah ke masjid, iktikaf dalam masjid, duduk dalam keadaan ada wuduk apa semua. Orang FB dia macam-macam style lah. Hak jaga betul-betul, air semayang ada, duduk menghadap kiblat comel-comel, alhamdulillah. Hak santai je, pergi mari, sekejap pergi dapur, lepas tu tengok pula sekejap pergi dapur. Faham lah. Ilmu boleh dapat. InsyaAllah ilmu boleh dapat. Tapi barakah ilmu kurang. Tapi oleh kerana kita tak ada pilihan, nak datang ke masjid, kita duduk tempat jauh, untuk lepas fardu ain je kita ni. Lepas fardu ain. Waktu tak dapat tidur. Kalau tidak kita wajib hijrah. Kalau tak kerana langit terbuka, ada rakaman di tempat masing-masing tak ada ilmu fardu ain, mereka wajib hijrah. Berpindah di tempat yang ada mengajar ilmu fardu ain. Tapi dalam langit terbuka ni, melalui FB, tak boleh hijrah lah. Tapi boleh ilmu gitulah. Apa apa tu? Tak ada aku rotang, tak ada rotang aku, itulah benda sebut. Orang orang sekolah. Tak ada rotang, aku pun padang gitu ada. Tapi yang kita naknya rotang. Tapi nak macam mana, aku pun aku lah. Gitu. Mana apa ni? Kita tak dapat tidur je. Jadi barakahnya kurang. Tapi kalau kita letak niat molek, kita belajar dengan beradab, kita selalu doa kepada Allah, kita mengaku kelemahan kita, kita belajar ni lewat dah, kita nak pergi cari tempat mengajar cara berhadapan sebagai sunnah Nabi SAW, kita tidak berkemampuan, setakat ni kita mampu tunaikan kewajipan belajar, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita berdoa kepada Allah tu, Allah beri barakah sekadar untuk kita. Dengan barakah itulah paling penting untuk kekuatan kita beramal, tak sampai berhati. Mana belajar alam maya ni, hak tak dapat tidak ilmu fardu ain. Tapi kalau kita nak jadi alim ulama, nak pegang kitab besar-besar, nanti kita nak menyampaikan ilmu jadi tok guru, hak tu dia kena belajar secara berhadapan. Dia tak boleh main alam maya. Alam maya ni kalau orang mengajar, diikut rakaman alam maya, sekadar penambahan ilmu. Setakat penambahan ilmu. Ilmu dia ada dah, boleh mengajar dah, dia pun dengar rakaman-rakaman untuk penambahan. Tak apa. Tapi tak sama dah dengan orang mengajar, sepenuhnya ilmu yang diajar, dia ambil direct daripada guru dia. Dengan orang yang mengajar, setengah ilmunya daripada guru, setengah ilmunya daripada rakaman. Tak sama dah barakah. Tapi bolehlah untuk menambahkan ilmu, untuk menyampaikan. Sekadarlah tu. Tak sama dengan orang yang mengajar, ilmunya sepenuhnya tak ada. Direct dengan tok guru yang terdahulu. Setakat kita ni. Tapi kalau kita nak jadi alim ulama, kitab besar-besar, itu sangat-sangat perlu pada keberkatan. Sebab apa? Ujian akan bertambah besar kalau kita dikurniakan ilmu oleh Allah bertambah banyak. Ujian sangat besar. Ni dah kena ujian ni lah. Hak ni lah yang paling bersangatan azab pada hari kiamat. Ilmunya banyak alim ulama, hati ria, ujub, takabur, hasad, duduk mana? Orang jahil pun dijanjikan neraka dah. Ria, ujub, takabur, hasad. Orang yang alim, mana kata bersangatan azab ni? Kenapa dia tak boleh jaga hati dia? Sebab dia tak ada kekuatan. Hak betul-betul menghadap untuk guru, hak betul-betul menghadap guru. Untuk guru sentiasa peringat, jaga hati molek, letak keikhlasan molek. Itu berhadapan guru. Tapi walaupun berhadapan guru, terkadang tak ada keikhlasan yang belajar. Akhirnya dia jual ilmu agama. Jadi orang alim yang jahat. Dia musyafah dengan guru, alim dia di hadapan guru, tapi hati tak jaga masa dia belajar.
Jadi kalau setakat untuk boleh ceritalah saya belajar ni, rakaman ni, boleh cerita, ilmu boleh bertambah. Tapi macam mana kita nak menghadapi ujian selepas ilmu kita banyak? Sebab kita bukan belajar sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang belajar fardhu ain ni tidak berhadapan sebab dia tak ada pilihan. Fardhu ain tak kena belajar ikut jalan mana pun. Walaupun tidak berjalan sunnah sekalipun. Tapi kalau kita nak jadi alim ulama, kita hanya belajar melalui secara langit terbuka, tidak berhadapan, di manakah barakah ilmu kita? Betul-betul nak jadi alim ulama, pergi duduk pondok betul-betul lah, tinggal duduk ilmu dunia, belajar betul-betul, fokus kita dengan ilmu, kita dengan Allah Ta'ala, putuskan dengan hubungan dunia ni. Orang berilmu lah besar ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang belajar setakat nak beramal sendiri, ujian dah. Tapi tak sebesar ujian orang yang ilmunya banyak. Nak hadapi ujian tu mari daripada keberkatan ilmu tu sendiri. Tu sekarang ni boleh je nak belajar satu-satu kitab, beli rakaman, kita boleh belajar satu kitab, boleh khatam kitab tu, boleh mengajar kitab tu, tapi sepenuhnya ilmu bukan ambil daripada guru, tapi ambil dari rakaman. Sebab tu ada guru-guru saya nya mengajar tasawuf hakikat lah, ini bukan fardhu ain, langsung tidak dibenarkan buat rakaman. Sebab apa? Ini ilmu yang penting kepada barakah. Baik, ini ilmu yang halus-halus, tasawuf haqiqah, itu biar rakaman. Belajar direct dengan guru, tak dibenarkan buat rakaman. Buat rakaman ni sudah jadi macam sudah terputus hubungan. Sebab tu kita belajar dengan guru secara berhadapan, belajar guru secara langit terbuka, hati kita guru tidak akan sama. Sebab kita tak ada hubungan mana. Kita boleh ilmu je. Kita boleh ilmu saja daripada rakaman. Tapi hubungan kita dengan guru tak ada. Kadang-kadang, oh saya ni belajar guru tu, guru dah kenal pun kita dah, kita tak nak belajar dengan dia. Ada orang dia boleh tulis kitab, orang guru tu dia tulis kitab. Lepas tu dia kata tulis comel, saya nak jumpa dengan tok guru tu, nak minta pengakuan dia. Sebab kitab saya tulis ni, saya dengar rakaman dia sepenuhnya. Dia dengar betul-betul rakaman, tok guru. Lepas tu dia buat huraian. Banyak huraian. Huraian tu daripada mulut tok guru tu lah. Lepas tu dia minta izin nak jumpa tok guru, nak tunjuk kitab kata nak cerita macam mana ke tok guru, sebab dia bukan belajar dengan tok guru, dia hanya belajar rakaman. Tapi nak dapat akwal tok guru, ni kitab dia nak suruh tok guru mengesahkan. Tapi dia tulis tu comel lah, comel dia punya tulis, comel susun molek tu tengok, oh ni betul-betul tekung ni. Dia dengar siapa ke 2-3 pagi dengar rakaman, tulis tok guru orang dia tulis. Siapa 2-3 pagi pandai ni duk main rakaman, boleh satu kitab tebal tu guna. Jadi saya tengok oh dia punya susunan, kita tengok ayat dia tu memang betul-betul lah ni ayat tok guru dah ni. Hak kitab uraian tok guru tu dia tulis satu, dia buat ayat comel lah, ayat moden lah dia buat. Kita tengok pada huraian tu, kita tahu dah ni betul, ni memang huraian tok guru, ini memang huraian tok guru. Tapi dia tak berhadapan. Dia nak ambil buku dia, kitab dia ni, nak suruh guru sign, mengesahkan, macam dia anak murid juga. Kata nak cerita macam mana tu guru ni, pelik cara belajar 2-3 pagi tiap-tiap malam, tekungnya habis satu kitab yang besar. Apa dia boleh tulis tu? Nak jadi alim ulama betul-betul payah Rasul belajar sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadapan, langit terbuka, penambahan sahaja. Langit terbuka, penambahan sahaja. Langit terbuka ni hanya untuk orang terdesak untuk melepaskan ilmu fardu ain. Orang yang fardu ain beredah, dia nak menyampaikan ilmu agama, dia boleh ikut rakaman sebagai penambahan. Itu saja.
Bukan betul-betul jadi alim ulama dengan rakaman. Bukan. Dengan betul Tok Guru tu. Tok Guru pula bukan masa daurah. Daurah tu baca laju je. Dah. Kita nak duduk panggil apa? Apa gitu? Berselipuh apa? Ni hok duduk congok apa? Berselipuh. Ke apa? Ya. Nak duduk gitu ngadak untuk guru. Betul-betul satu-satu untuk guru. Bukan daurah. Daurah ni dia setakat-setakat baca-baca laju gitu je. Jadi alim ulama hidup pondok betul-betul. Duduk betul-betul. Putuskan hubungan dengan dunia luar. Kalau tidak kita dapat ilmu. Tapi kalau petunjuk di hati kita tidak ada pertambahan, itu paling ditakuti. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da, kata Nabi. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, tidak bertambah daripada Allah, melainkan bertambah jauh. Ada ni. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, hatinya masih kekal riya, ujub, takabur. Mana petunjuk tidak bertambah daripada Allah, melainkan bertambah jauh. Yang baik. Nak dapat benda tinggi ni, tinggi di sisi Allah Ta'ala, alim ulama ni besarlah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sebaik-baik manusia dan boleh jadi sejahat-jahat manusia. Dan sebab inilah, artinya sebab besar martabatnya martabat orang alim yang mengamalkan ilmunya pada Allah Ta'ala, pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik asal balik. Besarnya martabat alim ulama ni, kebanyakan daripada manusia, ramai daripada manusia. Kebanyakan apa? Ramai daripada manusia yang jahil mendakwa dirinya alim. Ni mahanya alim ulama. Manusia ni kebanyakannya hok jahil, nak dakwa dia alim, nak dakwa dia pandai. Alim sungguh kedok, belajar sungguh kedok, baca sendiri je. Lepas tu dakwa diri pandai, nak suruh ikut dia hok baca sendiri. Hok kitab ni kata kena tabutih lalu dah. Oleh kerana alim ulama ni besar martabat di sisi Allah Ta'ala, ramai manusia yang jahil mendakwa dirinya alim. Mendakwa dirinya alim. Ni takut ni. Ni takut. Tapi dakwa alim sebab dia tahu dah martabat alim ni lebih. Martabat jahil ni rendah, hina. Mengaku dia alim lah. Sama juga dengan alah, kita pandai dah bayang fardhu ain. Sama tu. Mengaku alim fardhu ain, jahil. Kan orang kan belajar-belajar kitab. Alah kitab tu kita belajar dah. Dia mengaku dia pandai. Sebab dia mengaku dia jahil. Sebab jahil tu hina. Jahil tu lekeh, rendah. Orang ajak belajar fardhu ain, pandai dah. Dia kata dia ni. Orang jahil dak udi pandai. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Syamsuri di dalam syarah Rahbiyah. Demikian bunyinya. Wa kafa bil ilmi syarafan anna kulla ahadin yadda'ihi wa bil jahli qubhan anna kulla ahadin yunkiru. Wa kafa bil ilmi syarafan anna kulla ahadin yadda'ihi wa bil jahli qubhan anna kulla ahadin yunkiru. Artinya, dan memadalah ilmu itu kemuliaan. Ilmu ni mulia ni. Mana?
bahawa tiap-tiap seseorang mendakwa dirinya berilmu. Tengok, orang ngaku pandai. Sebab masing-masing ngaku pandai. Sebab tinggi ilmu ni. Tapi dia pandai ke dok? Dok pandai. Dia tak belajar. Tapi dia mengaku dia pandai. Dia kalau pandai tak boleh mari belajar. Itu nampak tak? Memada dah. Kita nak tahu ilmu ni lebih. Orang ngaku pandai belaka. Dan memadalah. Jahil itu kecelaan. Jahil itu cela. Jahil itu huduh. Jahil itu hina. Bahawa tiap-tiap seseorang enggan. Ia akan mana? Enggan. Mana enggan? Tak mengaku dia tu jahil. Maksud gitulah. Maksud apa ni? Nak cerita ilmu tu lebih. Orang mengaku dia pandai belaka. Nak tahu ilmu tu cela, hina. Hak jahil pun tak mengaku dia jahil. Apa tak mengaku jahil? Sebab jahil ni hina. Cela jahil ni. Nak cerita gitu je lah. Dok sekarang orang dok belajar fardu ain. Kita tunggu asal kita lah. Kita belajar fardu ain. Orang yang tak mau belajar tu pandai dah. Belajar dah di sekolah. Ni. Pandai ke? Sebab apa dia ngaku dia pandai? Sebab pandai tu mulia. Kamu ni jahil banyak benda tak pandai. Marah dia. Sebab dia tak ngaku dia jahil. Sebab jahil tu cela, hina, keji. Walah kalau pandai dah, belajarlah. Apa masalahnya? Hak ngaku pandai ni lah. Lepas belajar satu benda pun tak reti. Alhamdulillah, baru dah lekat belajar istiqamah. Hak belajar betul-betul ni, dulu pun ngaku dia pandai. Tak pelik lah. Dia ajak orang lain belajar, orang lain ngaku dia pandai. Dia kata tak pelik, saya dulu pun anggap saya pandai juga. Tapi belajar ni, ada orang ni macam-macam sebab lah tu-atu ke dianya. Ada orang belajar kerana PKP. Dan tak ada gimana dah. Dengar ilmu, duduk saja. Dengar ilmu. Lepas dengar ilmu, Allah jahil. Jahil sungguh. Kalau orang yang ngaku pandai, belajar dah sekolah, orang jahil. Bila tak lalu dah. Orang mengaku dia pandai, sebab belajar dah sekolah, ni orang jahil. Tapi kenapa dia tak sebut dia jahil? Sebab jahil tu benda keji, benda cela, benda hina, tak ada orang nak mengaku. Nak tahu ilmu tu lebih, orang mengaku pandai belaka. Tapi ini kita bicara ilmu asas kita je lah. Fardu ain. Hak ni kita nak cerita alim ulama yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebut melepasnya biar adalah keturunan kita, anak ramai, cucu ramai, cicit ramai, otak geliga belaka, cerdik belaka, ilmu dunia pandai belaka. Macam ni. Ambillah seorang jadi alim ulama. Tinggi martabat insya-Allah alim ulama ni, pahala mereka banyak. Kalau anak cucu kita alim ulama, pahala anak cucu kita alim ulama, kita boleh pahala sepenuhnya, tak kurang walaupun sedikit. Taklah. Ramai sangat dah anak kita berjaya dunia. Cucu kita berjaya ramai sangat dah cerdik. Tapi nak pergi ke mana sangat dunia ni? Kita ambillah seorang. Ada kata korbankan. Tak ada korbankan. Dia kata korbankan seorang. Dia kata, korbankan apa? Jadi alim ulama ni bukan korban. Hak korban ni kerja ilmu dunia tu. Allah korbannya lah sebab belajar ilmu dunia. Sebab mak ayah nak bangga dengan kejayaan dunia anak cucu dia. Mak ayah nak tumpang senang dengan kejayaan anak cucu dia. Mak ayah senang dahnya. Nak tumpang senang kot mana lagi? Dan kita cerita kelebihan alim ulama ni, kita tak sampai dah situ. Biarlah ada generasi keturunan kita yang jadi alim ulama. Kena fikir gitu. Kita nak mati sekarang dah ni. Hidup kita tidak selama-lamanya. Kita nak tinggal apa? Nak tinggal anak kita berjaya ilmu dunia. Banyak mana pahala nak kubur kita boleh? Macam mana kalau tinggal anak kita alim ulama? Macam mana pahala kita nak kubur? Ke kalau anak cucu kita berjaya ilmu dunia, kita nak kubur ni, boleh lebih? Tak. Sekat tu je. Hak berjaya ilmu dunia tu, kubur kita pun tak ziarah. Dia disibuk dengan kejayaan dunia dia, kubur kita pun tak ziarah. Biar ada di kalangan generasi kita alim ulama, bukan ustaz.
Ustaz ni taraf biasa je. Ajar ilmu budak-budak je, ilmu fadhil ilmu budak-budak je. Alim ulama, tok guru. Biar ada niat di hati seumpama tu. Jangan atau dak cerdik, atau cerdik. Ni ada sekolah tak lulus ni. Ustaz suruh jadi alim ulama ni, ni sekolah tak lulus. Kita tahu ni syarat nak jadi alim ni cerdik. Tu syarat yang pertama daripada 6 syarat. Hak Imam Syafi'i letak jadi alim ulama ada 6 syarat. Syarat pertamanya cerdik. Hak tak pas sekolah, hak nakal di sekolah atau di pondok dia suruh jadi alim ulama. Tak jadi alim ulama, jadi juru boleh lah. Kita pondok lah nakal budak ni supaya jadi juru. InsyaAllah kalau nak jadi juru boleh. Nak jadi alim ulama boleh lah, dia belajar sungguh-sungguh, boleh ngajar kapung, boleh lah kalau dia istiqamah. Nak jadi alim ulama ni kena cerdik, itu syarat pertama. Bukan kata hak sekolah tak lulus tak boleh atau pondok, bukan. Nakal nak jadi juru insya-Allah. Tapi kita nak jadi alim ulama. Ni betul-betul belajar beradab dengan guru, musyafah dengan guru sebagaimana sunnah Nabi menyampaikan ilmu pada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi terima ilmu direct daripada Jibril alaihissalam. Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat secara direct, sahabat menyampaikan kepada tabi'in secara direct. Hak tu hak ilmu yang sebenar, ilmu yang ada barakah. Bertambah ilmu, bertambah barakah, bertambah kuat untuk buat amal, bertambah kuat untuk jaga hati. Ada ni macam sebut tadilah, ilmu alam maya, ilmu yang terpaksa untuk fardu ain ke tidak wajib hijrah, ataupun untuk menambah sikit sebanyak ilmu yang sudah ada untuk mengajar kepada orang, gitu saja. Tapi beza antara orang yang mengajar ilmu sepenuh daripada guru dengan orang mengajar ilmu dari guru separuh daripada rakaman separuh, takkan sama dah. Kalau yang mengajar ni barakah dia kurang, yang belajar pula lagi kurang barakah. Ni penting ni, barakah ilmu. Belajar betul-betul cara berhadapan, letak niat betul-betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ilmu tinggi di sisi Allah Ta'ala, tapi nak tinggi di sisi Allah Ta'ala orang berilmu ni orang yang luluh ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah ilmu, bertambah besar ujian. Alim ulama lagi tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidatun, ini satu faedah. Bermula istighnat dan iftikar, itu kedua sifat Allah Ta'ala. Tapi yang pertama sifat zat, yang kedua sifat fi'il. Balik semula kepada tajuk kita, bicara berkaitan dengan la ilaha illallah. Balik semula lah. 2-3 minggu ni kita sentuh berkaitan dengan alim ulama. Sebab timbul asalnya orang yang mendakwa diri alim ulama, yang menyesatkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.